Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda, sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya bumi putra, memiliki hartanah pertama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Apa khabar semua? Selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan. Salam sejahtera, salam PKP 3.0, salam lockdown kepada semua sahabat-sahabat, terutamanya kawan-kawan perundi-perundi hartanah, ejen-ejen hartanah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Hari ini merupakan hari yang ke-14. Hari ke-14 kita berada dalam fasa lockdown 3.0. Saya percaya ramai di kalangan kita yang masih lagi kekal duduk di rumah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, dan ramai juga di kalangan kita yang mungkin sibuk lah. Pagi ni dah mula sesi PDPR. Macam saya pagi-pagi tadi, anak saya dah minta saya tolong adjustkan dia punya kerja-kerja rumah dan sebagainya. Masa ni lah baru tergeh-geh nak siapkan kerja rumah dan sebagainya kan. So betul-betul lah hari ni hari pertama persekolahan PDPR. Jadi pagi tadi memang agak kelang kabut sikit lah buat para ibu bapa yang ada anak bersekolah tu kan. Jadi untuk pagi ni sebenarnya kita macam mana yang saya dah war-warkan lah semalam, kita ada bersama yang kita sahabat perunding hartanah kita yang memang dah terkenal seantero Melaya, okey. Sahabat-sahabat kita semua yang mana saya bawakan khas sempena hari terakhir sebenarnya hari ni, sesi 1 jam bersama saya di Facebook page Hartanah dan Anda ni. Hari ini merupakan hari yang ke-14 dan hari yang terakhir lah kita akan bersama-sama dalam sesi 1 jam ni. Ada yang minta saya continue sambung lagi coach, minta panjangkan lagi lanjutkan lagi sampai ke penghujung 14 hari 28 hari bulan Jun nanti baru kita akan menamatkan PKP 3.0 lockdown ni kan. Tapi pandangan saya tak apalah, cukup setakat 14 hari itu dulu. InsyaAllah lepas ni kalau ada kita akan buat kelas-kelas online seperti mana yang saya dah buat 14 hari yang lepas, tapi bukanlah sekerap macam mana yang kita buat pada hari pertama PKP 3.0 sampailah ke hari ini. InsyaAllah saya akan war-warkan bila dan ketikanya saya akan maklumkan kepada tuan-tuan puan di Facebook page Hartanah dan Anda. Cuma cukuplah sesi 1 jam bersama saya tu saya tamatkan untuk sesi pada hari ini, dan semestinya hari yang terakhir kita nak buat perkongsian 1 jam ni memang kita akan buat dengan dengan cara yang terbaik lah. Cara yang terbaik sebab pada pagi ni kita ada bersama-sama dengan kita punya idola sahabat-sahabat penjuru hartanah yang ada memang dah kenal dah siapa tetamu saya ni, dan tanpa melengahkan masa lah saya nak jemput kita punya idola Ren seantero Melaya, Cikgu Jamrus Property. Sekejap saya keluarkan Cikgu Jamrus dalam kita punya nampak dah muka Cikgu Jamrus kat situ. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Khabar baik, alhamdulillah. Tak dapat lah hari ni nak pergi kebun. Ingat nak pergi kebun dah dijemput, terpaksa bercakap. Ingat nak dekat dalam kebun tadi, tapi takut ular lah ada sekolah kan. Okey, so pagi ni itulah saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian cikgu meluangkan masa bersama kami lah. Anak-anak buah cikgu ni semua yang dah sama-sama dengan kita
Kita boleh tengok kejap siapa-siapa yang dah join ni. Tuan Saifuddin Sulong, Waalaikumsalam. Panglima Muhammad Rashdan, Waalaikumsalam. Puan Dila Fadila, Encik Aisyam, Encik Hasmadi daripada Ipoh pun ada. Waalaikumsalam. Tuan Hir Johari, Ustaz Hir, terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Puan Azlina Arsyad, Cik Isyamuddin, Puan Nina Abdullah, Jannah Impian Resources. Ini sahabat kita daripada Manjung ni. Tuan Zainul Muhammad, Nana pun ada, Pak Lah pun ada, valuer kita. Waalaikumsalam Pak Lah. Puan Z Muslimah, Tuan Syafiq Allah, kita punya Abang Mokgit Jambu pun ada sekali pagi ni. Terima kasih Syafiq. Puan Azian ada, Ray pun ada, dia anak buah cikgu ni, Together Property, Ray Property. Okey, Puan Siti Rukaini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah join ni dan dah masukkan ruangan komen, dan saya mohon bantuan tuan-tuan puan siapa yang dah join ni untuk tekan button share yang kita kongsikan lagi rancangan live ni kepada kawan-kawan yang ni. Kita tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan kita nak dengar cikgu celoteh pagi ni kan. Jadi untuk pagi ni sebenarnya saya dah bincang dengan cikgu lah apa sebenarnya kita nak kongsikan. So cikgu kata alah kita buat sesi santai-santai je, kita nak bersembang, nak bagi orang kata apa sikit motivasi, nak bagi sedikit pandangan cikgu. So untuk pagi ni sebenarnya itulah kawan-kawan kita yang dah join rancangan live pada pagi ni dah tertunggu-tunggu sebenarnya. Dah lama sebenarnya diorang nak tunggu cikgu live ni. Tapi hari tu cikgu beritahu agak susah sikit nak live ni kan, dalam masa PKP ni mungkin cikgu sibuk ke kebun dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pagi ni kita boleh manfaatkan lah sedikit sebanyak masa yang ada ni untuk kita bersama dengan cikgu. Okay, so siapa yang belum tekan share tu, tekan button share dulu, kongsikan lagi rancangan live ni. Okay cikgu, sepanjang tempoh PKP ni cikgu menghabiskan masa dengan macam mana tu? Cuba cikgu kongsikan kepada kawan-kawan semua. Okay, terima kasih Lawyer Zack. Sekali lagi sebenarnya cikgu tak apa-apa nak gemar sangat bercakap depan laptop ni cakap seorang. Cikgu lebih suka face to face kan. Dah biasa buat talk tapi bila Lawyer Zack minta cikgu join, tak apalah untuk tidak menghampakan. Okay, apa yang cikgu buat pada lockdown ni, sebenarnya lockdown ni bukanlah satu halangan. Alhamdulillah cikgu punya team boleh katakan nak kata setiap hari tu tak adalah berbanding pada pada yang kita punya jualan sebelum lockdown. Memang boleh katakan insyaAllah hari ni pun 3 kes kita ada close, termasuk saya, satu rumah busuk saya. InsyaAllah hari ni bisnes tu sentiasa berjalan. Cuma halangan dia dari segi nak pergi view tu, maknanya kita nak bawa klien kita, buyer kita tu memang tak boleh lah. Tapi buat masa sekarang kita gunakan pendekatan contohnya macam dia orang pergi view sendiri tapi view luar yang klien-klien berhampiran tu lah. Okay, berbalik pada Lawyer Z tanya apa yang cikgu buat setiap hari lah. Okay, sekarang ni cikgu tengah memutihkan badan cikgu lah. Duduk dalam rumah putih badan. Tengok badan dah putih. Putih. Tapi masalahnya memutih sambil mengembangkan badan. Tapi nak forward pula muka dah naik ke besar kan. Boleh tak cikgu cakap ni 9? Faham kan? Bukan pekat kan pekat kan. Tak faham. Okay, sebab hari ni santai-santai. Jadi maknanya lebih ke tiba-tiba memang nak katakan jemu tu tidaklah dari segi kehidupan tu tak jemu sebab cikgu ada kebun, ada maknanya dekat dengan rumah mak mentua. Memang dekat 3 minit dia sampai rumah mak mentua. Lepas tu ada pula baru ni beli ATV pula, pusing-pusing belakang pokok getah kejap, pulang bersawit. Itulah main ngambil masa, tak adalah boring tapi masih lagi stay at home lah. Tak keluar lah jarang. Kalau keluar pun 2-3 hari keluar pergi beli sayur lauk, pergi dekat pantai Penggalan Balak. Ramai kat sini yang dah lama tak tengok pantai kan. Padan muka korang. Tengok je lah gambar. Okay. Cikgu tengok pantai dekat Penggalan Balak tu sebab dia masih lagi dalam 10 km. Belilah orang kata ikan-ikan segar kat situ. Dapat jugalah nampaklah pantai tu macam mana kan. Cikgu daripada dulu memang suka pantai. Itu sebab cikgu duduk Masjid Tanah ni ke pantai Tanjung Bidara lebih kurang 5 minit je. Jadi itu memang payahlah nak keluar daripada Melaka ni kan. Jadi dah kena makan jenjaluk ni susah sikit nak balik ke Pilah tu. Jadi kena masih stay lagi kat Melaka lah, senang. Setakat boring dari segi business tu memang boring lah sikit sebab gangguan kita nak bawa view, kena aktif, nak pejabat pun dah 2 minggu tak tengok, dan tak ada rimau. Kalau pejabat mana kita tahu kan.
nak pergi dah tak boleh sebab pejabat tu dah 12 km, kita dihadkan 10 km. Nak pergi pun tak boleh kan, pergi kan kena saman lah 10,000. Ada satu masalah. Tak tahulah 2 minggu tambah lagi sebulan. Semua kita orang masih lagi kerja work from home lah. Tentang commission, agent apa semua tu kita orang bayar tak ada masalah lah. Sejak mana, cuma stamping pun sekarang dah ada yang kata boleh online apa semua kan. Boleh buat online je. Kita buat online. Cuma alhamdulillah lah dari segi orang kata kehidupan, cuma gangguan tu memang gangguan lah. Sebab kita jenis yang bisnes yang aktif ni, kita tak boleh tidur diam. Takkan nak duduk dalam rumah kan. Balik-balik buka piuk, rumah pun dah boring nak masak apa ni. Kan. Itulah kalau hari ni santai-santai, cuma dalam santai-santai tu nanti cikgu akan bagilah apa-apa tip kalau ada sebarang pertanyaan tu. InsyaAllah lah boleh macam mana apa ni kan. Janganlah tanya macam mana nak tanam pisang kau, tanam durian kau. Tapi kalau nak santai tanya tu boleh lah, cikgu tengok sebelah sini. Sebelah ni ada apa pun soalan, insyaAllah mana yang cikgu boleh bantu lah. Tetapi cikgu lebih pada sejak cikgu join bisnes hartanah ni, cikgu lebih kepada ke arah positif lah. Kalau benda-benda cerita negatif ke cerita benda yang tu cikgu memang jenis tak apa-apa nak suka lah. Kalau ada tentang masuk dalam Facebook tu cerita yang mengarut tu cikgu malas nak komen kan, sebab kita kena tanamkan sifat yang orang kata positif lah. Jadi kalau cerita yang mengarut tu malas, nak like pun malas. Minta maaf lah cikgu tak like. Tak kau lah like sendiri. Okey. Ada apa-apa. Berbalik kepada apa yang cikgu dah kongsikan tadi. Jadi tuan-tuan puan, sahabat-sahabat semua, macam yang kita dah selalu dengar lah perkongsian cikgu dalam seminar, dalam kelas-kelas motivasi yang cikgu bagi. Kita sebenarnya bila masuk dalam bidang perundingan hartanah ni, kita jangan malas tuan-tuan puan ni. Even dalam keadaan sekarang ni, lockdown, kena duduk kat rumah, tak boleh nak buat urusan kat luar dan sebagainya, kita kemas kini balik kita punya aktiviti harian kita mana yang boleh lah, setakat mana yang boleh kan. Kalau kata dulu listing yang ada tu tak pernah nak tengok balik, listing yang ada tu mungkin ada yang dah bersawang sebagainya, tak bam balik iklan dan sebagainya. Inilah masanya kita nak kemas kinikan balik kita punya listing yang sedia ada. Dan kalau misal kata tuan-tuan puan sebelum ni dalam keadaan nak buat viewing tu tak ada masalah, nak pergi ke sana ke sini, tapi bila masa lockdown ni kita tak boleh nak keluar dan sebagainya, jadi kita buat cara lain daripada yang lain, which is kita gunakan cara virtual. Cara virtual ni kita mungkin sebelum ni, sebab tu daripada awal-awal tu lagi kebanyakan sahabat-sahabat yang dah ambil gambar, cubalah buat gambar-gambar tu dalam bentuk video. So kalau ada prospek yang tanya dan sebagainya, kita boleh hantarkan dulu kan. Kita compilekan gambar tu, kalau tak reti belajarlah. Belajar cara macam mana nak edit, jadikan benda tu satu video. So benda yang interaktif ni sebenarnya bila kita letakkan sebagai kita punya bahan untuk menjual dan sebagainya, benda tu akan menarik minat bakal-bakal pembeli. So macam yang selalu kita dah cerita lah dalam apa-apa keadaan sekalipun sekarang ni, online punya marketing ni adalah, kita tak boleh nafikan online marketing ni kalau siapa tak mulakan dia memang akan ketinggalan. So kalau kita tengok Facebook page cikgu sendiri pun, cikgu punya Facebook setiap hari ada je cikgu letakkan dia punya perkongsian, dia punya tips, dia punya motivasi. Jadi perkara-perkara macam tu sebenarnya menunjukkan kewujudan kita. Itu yang cikgu selalu bebelkan, kena bina branding. Buat branding, kena pastikan yang kita sentiasa wujud. Orang nampak yang kita betul-betul serius dalam perniagaan yang kita lakukan. Dan bila orang nampak kewujudan kita, bila kita dah bina branding kita secara tak langsung, orang yang nak beli rumah dengan kita tu rasa lebih yakin lah dengan, betul tak cikgu? Ya, betul. Jadi dalam keadaan sekarang ni tu ni orang yang paling kita tunggu-tunggu pun ada ni. Abang Hud kita. Dia panggil cikgu dengan saya cikgu tu. Dia jealous dengan cikgu tu. Itulah, lain kali kita panggil dia pula. Lepas ni saya buat live, saya nak panggil Abang Hud sekali join untuk kita sama-sama berkongsi. Boleh bang InsyaAllah lepas ni kita boleh ni. Okay. So maknanya apa yang kita kena lakukan? Apa cikgu? Tak payahlah panggil dia kan dia buat kelakar dekat situ kerang. Satu hal lah.
Aduh. Okey, so berbalik pada apa yang saya dah kongsikan tadi, saya nak ulas sikit lah apa yang cikgu sampaikan. Jadi dalam tempoh PKP ni kita jangan duduk diam, jangan tidur, jangan kita menghabiskan masa tu tanpa melakukan perkara yang berfaedah. Jadi kita boleh kata apa banyak perkara yang kita boleh lakukan. Dan macam saya tengok saya perasan apa yang tim cikgu lakukan dalam apa tu grup Facebook dalam grup apa tu Telegram dan sebagainya, semua tu nampak macam memang sebab cikgu dah apa ni selama ni pun dah bagi pendedahan kepada tim cikgu kepada anak-anak buah cikgu untuk lakukan aktiviti membina branding dan sebagainya. Jadi pandangan cikgu berkenaan dengan branding ni, okey, so selain daripada kawan-kawan kita nak, mungkin ada yang jenis tak berapa reti nak tulis, tak berapa reti nak apa ni karang ayat dan sebagainya. Jadi nasihat cikgu untuk part-part yang apa ni diorang agak segan ataupun agak apa ni tak berapa reti nak buat posting dekat Facebook ni, macam mana cikgu nak nasihatkan diorang? Okey. Saya sebelum apa ni join Hartanah dulu, saya kurang sikit untuk apa menulis ni. Kalau semalam saya pernah tulis gua lu apa semua, maknanya simple lah. Jadi bila dah masuk Hartanah ni adalah profesional sikit, tetapi profesional kekampungan lah. Cikgu anggap contoh macam kalau kita dalam Facebook ni sebenarnya santai-santai. Maknanya orang kata cikgu benda-benda yang tidak melibatkan emosi yang teruk, tidak melibatkan orang kata untuk menjatuhkan orang lain, untuk tidak orang kata apa menjatuhkan bisnes orang lain. Sebenarnya Facebook ni kita lebih ke arah macam kita nak keseronokkan dalam apa tu dalam network kita. Ada kadang-kadang cikgu tengok terlampau serius sangat benda-benda macam tu. Cikgu tu sebab cikgu lebih kepada ada identiti sendiri. Kalau nak ikutkan cikgu tak adalah bercakap dalam bahasa ni 9 kalau berjumpa orang. Tapi tengok-tengok tempat lah, kalau kena regu tu macam Uhud property tu cikgu belasah kat ni 9. Yang lain kurang lah kan. Tetapi sebenarnya dalam penulisan tu cikgu kena ada identiti sendiri. Sebenarnya cikgu pun dulu guru bahasa. Memang saya dekat maktab adalah guru bahasa. Guru bahasa. Nak kata pakar tu tak adalah, tapi adalah salah seorang cikgu dulu tahun 80-an dulu penulis tahun 90-an dulu penulis buku teks tahun 5. Okey, sebenarnya cikgu boleh gunakan ayat-ayat bahasa baku, bahasa Malaysia yang tu, tetapi bila kita gunakan istilah-istilah penggunaan dalam bahasa yang baku, bahasa apa, orang akan boring. Kita punya apa, tak ada daya copywriting tu dalam kita punya identiti tu tak ada. Itu sebab cikgu lebih kepada istilah bahasa ni 9. Ini 9 dalam penulisan tu, itu kau faham ke tak faham, lantak kau lah. Itu masalah kau, bukan masalah Dan kan. Jadi masalahnya sekarang ni, masalahnya kita saya lebih orang kata fun dalam penulisan tu. Okay, bagaimana untuk membina branding tu? Bila kita nak bina branding, kita kena ada identiti sendiri. Macam contoh, lantak lah. Jadi cikgu tulis-tulis yang kat atas tu, cikgu merapu, membebel ke yang kat atas tu, bawah tu mesti kau orang tak boleh nak hentam cikgu balik. Sebab cikgu tulis bawah tu lantak lah. Lantak lah kau. Jadi bawah tu lantak lah. Maknanya cikgunya fokus kerja dan cari listing lepas tu jual. Lantak lah yang apa yang cikgu bebel kat dalam. Tetapi sebenarnya di sebalik penulisan tu ada benda yang tersurat dan tersirat. Setiap kali penulisan cikgu akan selitkan orang kata satu motivasi, satu panduan hidup. Satu motivasi, satu panduan hidup. Sebab cikgu percaya pada satu hadis yang mengatakan bahawa ajarlah satu ilmu. Satu ilmu cukuplah untuk engkau orang. Mesti cikgu dapat pahala. Jadi siapa yang mengajar satu ilmu tu, juga macam lawyer Isaac. Dia dah 14 hari tu banyak dia punya pahala tu. Hari-hari dia bercakap depan apa ni kan. Depan skrin ni. Jadi ajarlah. Itu satu walaupun satu patah kita ajar, orang gunakan benda tu, kita akan dapat pahala. Itu sebab setiap penulisan cikgu akan pastikan kadang-kadang cikgu tulis tu bukannya kita terus orang kata kita terus ni terus dah tulis tu masuk dalam Facebook. Tak, kita kena tengok balik penulisan tu. Adakah benda tu menyakiti hati orang lain? Adakah benda tu ejaan dia salah ke? Maksud dia salah ke?
baru kita adakah terlampau emosi sangat. Sebab penulisan kita adalah karakter kita, kena ingat. Penulisan kita adalah karakter kita. Sebab kadang-kadang orang ni tak faham bila dia tulis itu hawau kau. Jadi makna kat orang sini dia tak beradab lah. Kalau macam di Melaka hawau kau tu benda biasa. Tapi kalau orang di negeri lain anggap hawau tu adalah satu orang kata yang kurang adab. Jadi kita dari segi penulisan tu kita kena orang kata apa, berhati-hati penulisan. Jangan, itu sebab kalau cikgu penulisan, cikgu banyak umum. Tetapi kalau kena benda tu kat kau, nasib kau lah. Kau yang makan cili terasa pedas. Itu jadi nasib lah. Sebenarnya cikgu banyak lebih kepada umum. Kadang-kadang cikgu dapat idea-idea tu daripada, maknanya kadang-kadang orang kata apa, dapatnya daripada rakan-rakan rent, mengadu hal tu, mengadu hal sini. Jadi kita ni sebagai orang tengah, kita janganlah mentionkan nama dia, nama leader dia, nama agensi dia, tak perlulah benda macam tu. Jadi kita hanya setakat umum saja. Tak perlu orang kata nak menyakiti hati orang lain ya. Itulah. Okey, dalam kehidupan ni kita kena ingat, bila kita positif hasilnya pasti positif. Kalau kita mempunyai attitude ataupun sikap yang negatif, pasti dia punya hasil dia, tindak balas dia adalah negatif. Kalau kau asyik mengungut, mengeluh, contoh macam letdown ni. Kau asyik mengungut, mengeluh tapi kau tak pernah usaha, kau tak pernah fikirkan bagaimana untuk menyelesaikan benda-benda macam ni. Maksudnya, saya cukup respect. Waktu lockdown ni masih lagi ada urus niaga tu berjalan. Tapi dia orang kreatif. Mungkin dia orang tak boleh nak bawa view, buyer, tetapi dia orang mungkin sebelum ni dah ready dengan video. Mungkin dia dapat meyakinkan buyer. Maknanya urus niaga tu masih lagi. Janganlah kita tunggu 28 hari bulan. Apa nak jadi 28 hari bulan, nak jadi 28. Habis kalau dia sambung lagi 28 hari bulan 7, habis tiuk nasi kau tak berasap lah sama. Jadi macam mana pun kita kena, orang kata kita kena cari jalan persayang, cari kreatif. Kena kreatif. Dalam bisnes ni kena kreatif. Itu daripada cikgu lah. Kalau dia ada soalan lain, banyak sebelah ni soalan ni. Okey, terima kasih cikgu atas sedikit panduan kepada rakan-rakan semua yang bertanya. Okey, saya alu-alukan tuan-tuan puan, kalau misalnya kata ada pertanyaan yang nak dimasukkan di ruangan komen tu, insya-Allah nanti kita akan lanjutkan soalan tuan-tuan puan tersebut untuk kita kongsikan bersama dengan Cikgu Jamrus lah. Okey, sementara nak tunggu kawan-kawan semua ajukan pertanyaan, ajukan soalan. Okey, saya ada nak berkongsi sikitlah dengan tuan-tuan puan. Okey, macam kita tahu dalam keadaan sekarang ni kita banyak competition di kalangan rakan-rakan perunding hartanah yang sedia ada. Okay, kalau kita tengok setiap hari, saban hari banyak agensi-agensi, tim-tim yang menganjurkan NCC, banyak juga agensi yang menganjurkan BOP untuk menarik minat bakal-bakal perunding hartanah yang baru lah. Okay, usaha tu memang bagus sebenarnya, tapi dalam masa yang sama kalau misal kata kita sebagai team leader ataupun kita sebagai principal satu agensi, kita tarik bakal-bakal perunding hartanah yang baru ni untuk join kita bersama, isunya nanti adalah bila kita tak dapat nak guide diorang, kita tak dapat nak pastikan yang diorang ni buat urusan tu dalam cara tata cara yang betul lah. Jadi saya terpanggil sebenarnya nak kongsikan benda ni kepada tuan-tuan puan, sebab bila kita rekrut ramai orang, macam yang kita selalu tengok lah, setiap hari, saban hari dalam tempoh PKP ni boleh katakan mana-mana agensi pun memang akan anjurkan BOP, Business Opportunity Program, untuk menarik bakal-bakal perunding hartanah untuk join kan. Tapi dalam masa yang sama, selain daripada kita menarik mereka untuk join dalam industri ni, kita kadang-kadang terlupa bahawa mereka ni memang baru dalam bidang hartanah, mereka zero, tak ada apa-apa maklumat, tak ada apa-apa pengetahuan tentang bagaimana kita nak menguruskan kita punya aktiviti sebagai seorang perunding hartanah dan sebagainya. Jadi dalam masa sekarang ni sepatutnya tuan-tuan puan, bagi pandangan saya lah, recruiting untuk tarik ejen baru tu bagus, tapi jangan abaikan. Bila kita dah recruit mereka, kita dah tarik mereka untuk join dalam industri ni, setidak-tidaknya kita dah adakan satu, maknanya kita mesti bertanggungjawab dengan apa yang kita buat lah. Yang kita buat, dan macam yang Cikgu terangkan tadi, bina branding, bagaimana kita nak
menulis copywriting yang baik, macam mana kita nak outreach pada masyarakat, nak berjumpa dengan masyarakat secara online, secara maya macam ni. Perkara-perkara tersebut sepatutnya dititik beratkan. Dalam tempoh PKP ni sebenarnya kita memperbanyakkan kita punya sharing, kita punya kelas secara online dengan anak-anak buah kita, terutamanya bab-bab nak ni lah, membina branding, nak buat copywriting yang baik, macam mana cara kita nak sentuh hati bakal-bakal prospek pembeli dan juga penjual, semua perkara tu sepatutnya dititik beratkan. Jangan kita rekrut ramai-ramai, lepas tu kita tinggalkan mereka terkotak-kanting, tak tahu nak buat apa. So masing-masing dengan benda-benda yang diorang, ialah benda budak baru. Bila budak baru ni diorang tengok, dah masuk, dah suruh aku masuk, dah join benda ni, tiba-tiba tak ada orang kata apa, kelas yang sesuai untuk dititik beratkan dalam tempoh PKP macam ni. Patutnya kita dah ambil diorang, kita dah rekrut diorang, kita kena pastikan yang kita bantu diorang daripada mula, dan terutamanya dalam hal membina branding. Saya setuju dengan apa yang cikgu cakap, apa ni katakan tadi tu. Yang maknanya bila kita nak tulis apa-apa tu, kita kena pastikan penulisan kita, apa yang kita nak share dengan masyarakat, benda tu boleh orang kata apa, menyentuh hati masyarakat dengan cara yang baik lah, bukan menyentuh hati masyarakat dengan benda-benda yang negatif. Itu yang sepatutnya kita kena titik beratkan dan kita kena highlightkan benda tu kepada anak-anak buah kita. Okay. Saya nampak soalan Tuan Saifuddin Sulong ni. Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh kongsikan pengalaman cikgu untuk rent baru dan tips-tips positif untuk memajukan diri. Okay. Terima kasih Cik Saifuddin. Okay, cikgu mungkin boleh bantu untuk jawab soalan ni. Okey, terima kasih Cik Saifuddin. Okey, untuk rent baru, apa yang cikgu nak cakap kat sini adalah okey, bila kita dah, orang kata kita dah register daftar tu, dalam keadaan tu kita tak tahu, kita masih lagi kabur dalam bisnes ni, apa nak buat. Okey, pertama yang cikgu nak syorkan, kalau siapa ada pen, ambil tulis. Ni kalau tidak ni tip-tip ni kalau setakat cakap ni kan tak ikut. Okey, ada pen ada kita ambil tulis. Yang pertama, buat FB baru atas nama property. Buat Facebook baru atas nama property. Jangan campurkan dengan FB yang lama. Contoh Saifuddin. Okey, Saifuddin, contoh Saifuddin. Dalam tu dulu Saifuddin mungkin pernah jual kereta, jual sabun, jual bedak, jual macam-macam lah. Jadi bila masuk property, orang akan jadi confused. Saifuddin ni dah jual pula property, jual rumah. Habis bankrupt ke dia punya bisnes sabun dia, bisnes kowe dia, bisnes apa. Jadi maknanya Saifuddin macam saya dengan tim-tim cikgu suruh dia orang ni buat satu Facebook atas nama property. Saifuddin Sulong Property. Saifuddin Property, Din Sulong Property. Maknanya fokus kepada property. Ni tak adalah nanti dalam tu kau dah jadi macam mini market pula kau punya Facebook kau kan. Semua ada. Nak apa, touch and go ada. Nak apa ni, face mask ada. Nak sanitizer ada. Dah kau pula jadi apa, Superman. Mana satu saya pergi kan dah jadi macam-macam pula dalam tu. Air mineral pun kau nak jual benda tu. Macam-macam. Okay, kemudian untuk ejen baru, yang kedua, tip yang kedua, banyakkan Google dan rajin membaca tentang hartanah. Pergi ke Google tu, jumpa Uncle Google tu. Tulislah dalam bahasa Malaysia, bagi Assalamualaikum Uncle Google. Ni saya tak faham ni, macam mana nak jadi ejen hartanah, ataupun apakah dokumen-dokumen yang saya perlu untuk hantar ke bank. Apakah dokumen-dokumen yang disediakan oleh pembeli dan penjual. Apakah itu strata, apakah itu leasehold, freehold. Belajar daripada Uncle Google. Banyak dalam tu, banyak. Jadi kita waktu PKP ni ada masa untuk kita belajar. Yang kedua tanya Uncle Google. Yang pertama tadi buat Facebook. Yang kedua tanya Uncle Google. Yang ketiga, kita kena aktif di dalam grup WhatsApp team kita. Maknanya dalam agensi kita kena aktif. Malam tadi saja cikgu dah buang 10 orang. Cikgu buang 10 orang rent bawah cikgu malam tadi. Rasanya tahun ni 30 orang dah cikgu buang. Tahun lepas 50 orang. Sebab apa cikgu buang? Cikgu buat Google Meet, bercakap dengan seorang depan dia tak ada, dia join. Lepas tu buat grup WhatsApp, dia diam dalam tu.
Aduh, kau lagi kau tak ada dah kena COVID, kau dah meninggal, kau ni Ren ni. Jadi dia senyap. Lepas tu orang bertepuk bagi ucapan tahniah. Tepukkan satu tepuk pun tak ada kan. Jadi maknanya apa masalah bila cikgu tengok dalam skrin dia tak pernah WhatsApp cikgu. Hanya sekadar nak masuk dalam tim Cikgu Jamrud. Cikgu untuk why not? Untuk apa kau masuk dalam tim aku? Kau tak nak bercakap, kau tak nak apa-apa, tak ada apa. Buat apa cikgu punya ejen 100 orang lebih tetapi kau macam menyomak lah kan. Tu cikgu. Cikgu pun remove. Minta maaf cikgu dalam uruskan cikgu punya tim memang tak ada feedback, tak ada aktif, tak ada iklan, tak ada apa-apa aktiviti, memang cikgu buang. Tak ada, cikgu tak ada bagi syarat. Contoh cikgu Zack. Okay. Zack macam mana ni, cikgu tu bukan cikgu. Tu bukan style cikgu. Cikgu akan zoom, remove je, tak ada nak warning dah. Kalau bateri ada warning kan, ni tak ada. Kalau cikgu teragak nak remove, cikgu akan remove. Sebab apa? Cikgu mencari yang quality. Cikgu tak bangga dengan quantity. Quantity ramai, okey. Berapa ejen cikgu? 150 orang, 200 orang. Nak buat apa? Nak penuhkan jumlah ahli. Tetapi yang buatnya 20, 30 orang, 10 orang, 5 orang. Nak buat apa? Hanya sekadar nak war-war, ya ni tim Cikgu Jamrud ni ramai budak dia. Tetapi tidak ada kualiti. Apa dibanggakan dengan ramai tetapi tidak mendatangkan hasil. Itu sebab cikgu lebih kepada mencari ran-ran yang cikgu bagi 3 bulan je. Kau COVID, kau lockdown, kau 3 bulan. 3 bulan tu bermaksud dia aktif, dia ada buat iklan, dia ada bertanya khabar, dia ada tanya, cikgu saya tak faham lah apa tu strata ke, apa tu pre-hole ke, leasehold ke, ukuran ni ke apa ke. Jadi kita akan bantu. Maknanya bila orang ada feedback, bila ejen-ejen feedback dengan kita, maknanya dia lah nak buat. Tapi kalau dia senyap kan tu, masuk nama dalam tim. Tetapi senyap dalam tu tak ada apa-apa. Budak ni tak ada lagi, kau diam je. Kan, jadi cikgu memang ada set bila memang garang sikit dalam tugas dalam rekrut untuk itu. Terutama ejen-ejen baru, ejen lama tu sebab dia dah masuk komisen, dia mesti buatnya. Kan? Okey. Yang ketiganya, buat business card. Buat business card. Maknanya yang tadi yang pertama buat Facebook, yang kedua banyakkan Google dan belajar membaca daripada Facebook buat rujukan. Yang ketiganya rajin bertanya dalam grup atau call leader. Okey, yang keempat dah buat business card. Sebab business card tu identiti kita. Sebab kita baru join, kita tak ada lagi rentek. Mungkin kita tak ada rentek. Jadi bila apa-apa pun pengenalan diri kita adalah business card. Bila business card ada, jadi dah dapat business card tu, kita wawarkan pada orang kampung dengan tok kampung semua sekali lah. Kawan masuk dalam grup WhatsApp tu, WhatsApp ni, WhatsApp taman ke, WhatsApp masak tak jadi kau. Pandai kau lah. Maksudnya kau wawarkan yang kau sekarang ni adalah seorang ejen hartanah. Jadi maknanya bila kita wawarkan orang tahu. Tapi kalau kita tak wawarkan, kita dapat business card senyap je. Baik kau simpan baik koleksi, masukkan dalam lemari. Kan business card tu kan, kau nak buat apa business card banyak-banyak. Ni business card sabun ada, business card Huawei ada, business card Mastercard ada, business minute. Jadi nak buat apa? Jadi sekarang ni business card tu adalah sebagai satu kau punya lesen awal untuk buat duit. Sebelum kau dapat rentek. Jadi okey, yang ketiga, yang terus dah buat business card tadi, kau wawarkan kepada orang kampung, orang taman, orang apa, semua masuk dalam grup. Yang itu sebab perasan tak kalau cikgu punya grup, setiap hari dia orang ada iklan dalam Facebook. Hashtag tim Cikgu Jamrud. Kau carilah hashtag tim Cikgu Jamrud. Setiap hari cikgu memang dah disiplin. Pagi-pagi lagi cikgu ada muka cikgu. Cikgu tunjuk. Tunjuk dekat grup WhatsApp cikgu. Jangan give up untuk iklan. Terus iklan. Cikgu tak payah cakap apa-apa dah. Cikgu tunjukkan muka cikgu dah. Muka cikgu garang ni dah keluar. Mesti lepas ni dia iklan. Memang setiap hari kalau tengok dalam Facebook memang dia orang dah bermula dengan iklan. Okey. Kalau katakanlah yang tadi saya pernah tanya tadi untuk RAN baru tadi, katakanlah kita tak ada listing, mungkin kita tak ada listing dalam grup
tim ataupun agensi mungkin ada listing-listing orang-orang lama. Jadi telefon dia orang minta boleh tak saya iklankan listing-listing yang ada ni, saya tukar nama apa semua, boleh tak COA. Jadi tentang COA ni pun kena ada adab walaupun ada dalam satu agensi ataupun dalam satu tim. Kita kena beradab, minta kebenaran. Bila dia kata boleh, kita buat iklan. Buat iklan, tukarkan nama kita. Kena ingat satu tips untuk rent baru, ingat dalam bisnes hartanah, setiap kesilapan dan kesalahan itu adalah pengalaman dan pembelajaran. Ingat setiap kesalahan dan kesilapan yang kita buat tu dalam hartanah itu adalah pengalaman dan pembelajaran. Tiada orang yang mulakan bisnes, mulakan kehidupan dengan benda yang betul. Biasanya dia akan melakukan kesilapan. Dan setiap kesilapan itu adalah pembelajaran dan pengalaman. Kena ingat tu. Maknanya jangan takut melakukan kesilapan. Jangan takut melakukan kesilapan dan kesalahan. Kerana itu adalah pembelajaran. Ini bila kau dah buat silap, kau rasa habislah aku. Kan? Tak ada. Orang yang boleh kata mengatasi halangan tadi, kesilapan apa yang kita buat itu pasti dia boleh berjaya sebab dia belajar daripada kesilapan. Okey. Apa yang tip yang pertama yang kata positif untuk memajukan diri? Dalam bisnes hartanah ni tak ada lain dan tak ada bukan dan tak ada cara. Cara untuk bisnes hartanah ni untuk melakukan rumah itu listing tu adalah iklan terus iklan sehingga dapat buyer. Tak ada cara dah dalam bisnes hartanah ni. Yang pasti iklan sehingga terus iklan. Okey. Itu saja cikgu rasa untuk tip rent baru. Kau banyak-banyak bagi kau tak buat pun tak ada guna lah. Ambil 1-2 tu. Kata perkongsian tu tadi, ramai dah tulis-tulis apa ni kat ruangan komen ni macam-macam yang dia orang nak tanya kepada cikgu. Okey, untuk tips rent baru macam yang cikgu beritahu tadi, jangan putus-putus kita teruskan membina branding, jangan kita buat rojakkan bisnes kita dalam satu Facebook page ataupun satu account. Kita kalau katalah kita buat bisnes macam-macam sekalipun, kita fokuskanlah, letak fokus kita dalam bisnes hartanah ni, buat satu page yang baru yang khusus untuk kita punya bisnes hartanah dan jangan campur adukkan dengan bisnes lain. Betul lah, macam kebanyakan kawan-kawan kita cikgu yang kita tengok lah budak-budak rent yang baru ni, diorang ni banyak yang suka cuba-cuba kan. Macam cikgu selalu cakap dalam kita punya seminar kan, selalu cikgu cakap jangan buat benda tu tak serius. Kita jangan cuba-cuba, kita cuba untuk berjaya lah kan, buat betul-betul untuk orang kata apa sampai ke titisan darah yang terakhir, macam nak pergi berapa orang pula kan. Okey, jadi kita kena buat benda tu bersungguh-sungguh dan kita kena usahakan sampailah benda tu berjaya. Jangan cuba-cuba untuk masuk bidang hartanah ni kalau kita belum betul-betul bersedia dan kita tak sanggup nak menghadapi cabaran dan nak buat benda tu bersungguh-sungguh. Kita tak payahlah buat hanggang atas ayam dan sebagainya, bawa masa kita je kan. Okey, Cik Farizwan ada tanya kat sini, cikgu boleh bagi tips untuk jadi rent yang konsisten, ringkas dan padat katanya. Okey, silakan cikgu. Okey, Farizwan bagaimana untuk jadi rent yang konsisten? Okey, rent yang konsisten ni dia ada dua tau. Satu rent yang jenis konsisten mau nak berubah diri. Konsisten untuk mengubah diri. Yang kedua, konsisten dari segi jualan dia. Okey. Konsisten ubah diri maknanya, okey, kan selalu kita tengok kadang-kadang orang cakap harga hari ini baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam. Maknanya kita kena konsisten diri kita jadi lebih baik daripada lebih baik dalam semalam. Okey, dari segi jualan, katakanlah bulan ni Farizwan dapat 5, close 5. Cuba kita selalu lawan diri kita, jadikan 6, jadikan 7 untuk bulan depan. Jangan
Kadang-kadang cikgu dulu pun kadang ada close 10, 12, kadang 6. Mula-mula starting memang 5, 4, 3 kan. Jadi sebenarnya kalau bulan ni cikgu close 5, cikgu akan buat dalam bulan depan 6 ataupun 7. Katakanlah cikgu tak dapat 4 je, mungkin tiba-tiba kita ada sakit ke apa, kita apa, ada masalah ke, kita dapat 4. Cuba kita gandakan bulan yang akan datang tu jadi 6. Maknanya kita ada target konsisten. Sebenarnya bila tanah, bila dia ada konsisten, dia konsisten dalam jualan, dia akan jadi mudah. Katakan dulu orang susah nak dapat close 20 ataupun 15, 10. Tapi sekarang bila kita tengok dalam Facebook, ada orang tu boleh 20, boleh 15, boleh 10. Sebab apa? Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Jadi bagaimana untuk dapatkan close 10 ke 15 ke sebulan? Sebenarnya mudah je. Kita kena jadi king of listing. Kita listing. Bila orang listing, kita ada listing, orang akan COA dengan kita. COA, dia akan bawa buyer, kita kira dah close lah. Satu, tapi commission. Jadi kita kena jadi king of listing. Itu sebab dalam cikgu punya Facebook, perasan tak? Cikgu selalu tulis, lantaklah kau Jordan cari listing lepas tu jual. Cikgu fokus kepada listing. Cikgu tak risau tentang buyer. Mungkin ada orang risau tentang buyer. Tetapi cikgu fokus kepada listing, mencari listing. Sebab bila cikgu dah pegang satu-satu listing tu, cikgu mungkin yakin pada rezeki, yakin pada produk tu. Sebab kalau cikgu ada listing, mungkin buyer cikgu ni datang daripada rent lain, agensi lain. Jadi dia akan COA dengan cikgu. Tetapi kalau cikgu ada buyer, cikgu tak ada listing. Macam tu. Tapi kita tak ada. Jadi mungkin kita simpan peram je buyer ni. Kemudian buyer ni pun tunggu-tunggu kita pun dah boring. Dia pun cari tempat lain yang ada listing. Itu sebab cikgu banyak fokus kepada listing. Bila baru cikgu create buyer. Tapi dalam pada yang bila buyer tengok listing kita, dia akan bertanya mungkin tak sesuai, itu kita masukkan dalam database buyer kita. Maknanya kalau ada tiba-tiba ada listing yang kena dengan database buyer kita terus bagikan dia. InsyaAllah boleh close. Tapi untuk konsisten, kena ada satu buku. Maknanya ataupun cikgu biasa kalau kat pejabat cikgu atas meja. Bulan ni aku close berapa? Aku close 5, aku close 10. Bulan Julai nak close berapa? Aku mesti tulis dulu. Berapa bilang yang nak close. Lepas tu baru akan kejar. Kalau kita tak tulis berapa bulan ni aku nak close. Paling yang tak konsisten bila kita dapat sesuatu case tu besar. Kita dapat commission lebih kurang 30,000, 20,000. Katakan kita jual rumah 1 juta. Kita akan dapat commission dekat 20,000. Okay, lepas tu bulan depan kita relax. 20,000 ada, relax lagi lah. Jadi itu yang membuatkan kita tak konsisten. Sebab kita rasa macam kita dah masuk dalam comfort zone yang selesa. Kita pun rasa, aduh lah bulan depan aku dah cover. Banyak cikgu selalu dengar kata, bulan lepas aku dah cover untuk bulan depan, 2-3 bulan lagi. Sebenarnya tidak. Dalam bisnes tanah ni, kita kena sale, close sale, close iklan, close sale, view, close sale. Itu je kita punya aktiviti kita. Konsisten dalam aktiviti tu penting. Konsisten dalam aktiviti. Jangan kita rasa bila kita close besar, kita dah bernama bulan depan, nama top champion. Cuba tengok berapa ramai yang ejen yang aktif, yang setiap bulan dia still champion. Champion. Itu betul-betul dia jenis hardcore punya rent. Dia jenis bukan main-main punya orang. Saya ada beberapa orang yang saya tengok, saya follow. Memang dia jenis setiap bulan dia akan dalam tim dia, agensi dia memang konsisten. Konsisten. Sebab bila cikgu tengok, cikgu follow dalam Facebook dia, dalam cikgu follow Facebook dia, setiap hari dia ada aktiviti. Dia ada view, dia ada cari listing, dia ada gantung banner, dia cari iklan, dia setiap hari. Jadi benda-benda macam tu lah yang orang kata yang orang kata dia boleh kekal konsisten dalam bisnes tanah ni. Tapi kalau dia rasa macam bulan ni aku dah dapat 10 cash.
Bulan depan aku nak orang kata relax lah 2-3 bulan lah, aku nak enjoy dulu lah. Sebenarnya benda-benda macam tu yang menghalang untuk kita terus kekal dalam bisnes ni. Sebab ada masa rezeki tu orang kata ada masa rezeki tu orang kata mudah, senang dapat, tapi ada masa susah. Okay, apa terjadi macam sekarang, lockdown. Kalau lah kita punya sale dalam bulan 3 itu, bulan 4 hari itu, bulan 5 itu okey. Mungkinlah bulan 6 ni sebab kita lockdown, okey lagi, kita masih lagi bertahan. Tetapi kalau bulan 5, bulan 4 hari itu sale kita tak ada, memanglah gigit jari lah sekarang ni bulan 6, bulan 7 kita akan asyik mengeluh je. Itu sebab konsisten tu penting. Okey. Okey. Terima kasih Cikgu atas saranan dan pandangan Cikgu tadi. Okay, terima kasih Encik Farizwan atas soalan yang dah diajukan. Okay, saya nak ulas sikit lah apa yang Cikgu dah kongsikan tadi tentang konsisten ni. Betul dalam keadaan kita sekarang ni tengah dalam tempoh lockdown, tak boleh nak keluar, tak boleh nak close case, tak boleh nak buat viewing dan sebagainya. Kalau tuan-tuan perempuan konsisten sejak daripada awal tahun itu, setiap hari ada melakukan aktiviti, setiap hari ada buat posting, setiap hari ada cari listing baru, setiap hari ada iklankan rumah-rumah yang nak dijual, setiap hari kita berkoe dengan orang lain, insyaAllah benda tu tak menjadi masalah. Kita lockdown sampai sebulan ke, lockdown sampai 2 bulan ke, insyaAllah income kita tu akan konsisten sebab kita dah standby pada awal lagi. Kita dah standby daripada mungkin tahun lepas lagi kita dah buat aktiviti tu. Jadi bagi kawan-kawan sahabat-sahabat yang mungkin ada masalah nak mengekalkan momentum, nak istiqomah dalam diri ini, nak melakukan perkara tersebut, cuba ubati penyakit hati itu sendiri. Cuba ubati penyakit hati itu sebab saya punya pandangan lah, nak buat suatu perkara, nak jadikan benda tu konsisten tu sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Dia bukannya ada halangan ataupun masalah daripada pihak ketiga, daripada orang lain dan sebagainya. Benda tu datang daripada diri kita sendiri. Kalau kita nak buat benda tu, insyaAllah kita akan lakukan benda tu dengan cara yang konsisten lah. Okay, macam saya, cabaran saya awal-awal lagi masa saya nak buat 14 hari sharing sepanjang hari tanpa gagal. Pukul 10 pagi saya dah tercomok depan laptop ni, saya dah kena orang kata bercakap bersama dengan tuan-tuan perempuan semua. Kalau ikutkan cabaran tu, kalau orang-orang yang mungkin dia tak nampak, orang yang mungkin dia tak rasa benda tu penting, dia akan rasa macam hari pertama, hari kedua buat benda tu mungkin tak ada orang tengok, dia pun dah masa fed up. Dia rasa macam tak payahlah aku buat live lagi, bukan ada orang tengok aku pun. Tapi alhamdulillah bila saya dah tetapkan matlamat saya nak udara share live selama 14 hari tanpa gagal, orang tengok ke orang tak tengok ke, lantak dia orang lah. Ini kita pinjam perkataan cikgu tadi tu lah. Lantak dia orang lah. Yang penting saya ada matlamat saya nak udara share live 14 hari ni, saya nak menyampaikan ilmu, saya nak menyampaikan apa yang saya tahu, maklumat-maklumat yang saya ada tu saya nak sharekan kepada orang lain. Jadi saya kekalkan istiqomah tu sampailah 14 hari dan hari ni muka hari yang ke-14 lah. Jadi macam apa yang cikgu kongsikan tadi tu, sedikit sebanyak benda tu mendatangkan orang kata kesan pada tuan-tuan perempuan. Biasanya bila nak buat satu perkara ni, kita tengok contohlah macam tuan-tuan perempuan buat sharing di Facebook, buat copywriting, tulis macam-macam, kita dah type letakkan kat Facebook tu, tak ada orang yang like, tak ada orang yang baca, tak ada orang yang komen, dah mula rasa down, rasa macam alah penatlah aku type panjang-panjang, tak ada orang baca, tak ada orang komen, tak ada orang like pun kan, tak nak lah lepas ni aku tulis lagi, dah mula fikir dalam kepala tu benda yang negatif, tak nak tulis lagi, tak nak teruskan dengan benda-benda yang baik. Padahal usaha yang kita lakukan tu sekali, yang baru sekali je kita buat posting tu. Ada juga kawan-kawan yang buat live, coach saya dah cuba buat live ni tapi tak ada orang yang tengok. Adalah seorang, itu pun anak saya suruh dia tengok handphone tu. Saya bercakap seorang-seorang kat phone tu, tak ada orang yang tengok pun live saya. Malaslah saya nak buat lagi. Tu masalahnya. Sebab kita rasa benda yang selalu yang kita fikirkan dalam kepala otak kita ni benda yang negatif. Cuba kita fikir untuk buat suatu perkara tu untuk istilahnya kemaslahatan ummah lah. Untuk kebajikan, untuk kebaikan ummah. Untuk kita nak dapatkan orang kata keberkatan rezeki, nak dapatkan keredaan daripada Allah. Kita niatkan benda tu macam yang cikgu awal beritahu tadi, ilmu yang disampaikan tu insya-Allah kalau tak dapat kat sini, kita dapat kat akhirat nanti. Pahalanya berganda-ganda kan. So kita niatkan macam tu dulu. Buat suatu perkara tu kerana Allah dulu, dan ganjaran tu insya-Allah akan datang
kepada kita, nescaya benda tu lambat ke, benda tu cepat ke, itu bukan kerja kita. So yang penting kita buat je kerja kita, kita buat je kerja kita, yang biar Allah tentukan rezeki kita tu macam mana. Jangan kita fikir Allah tu tak adil, jangan kita fikir yang Allah tu melebihkan orang lain dan sebagainya. Orang lain mungkin usaha dia kita tak nampak, usaha dia macam mana berlipat kali ganda yang dia buat kita tak nampak kan. Jadi kita jangan terus rasa down, rasa macam malas nak buat lagi. Kalau katalah usaha kita yang pertama tu menemui jalan buntu, kegagalan dan sebagainya, kita teruskan, kita istiqamah, kita konsisten je buat kerja kita. Okay, so itu yang pandangan daripada saya lah untuk mengulas apa yang cikgu dah sampaikan kepada kita tadi. Okay, Tuan Arifin ada kongsi juga kat sini. Assalamualaikum cikgu, boleh share tips closing power yang mesti boleh jadi punya? Mungkin cikgu boleh kongsikan yang biasa kita dengar dalam kita punya tarik list ni kan. InsyaAllah cikgu teruskan. Okay, boleh share tip closing power yang mesti boleh jadi punya. Ambil topung, ombus ke muka orang tu, mesti jadi. Arif kan tak pernah kena tepung, ambil topung, jumpa orang tu terus. Tak ada. Untuk tip closing power, kalau kita ada sesuatu listing, kita kena kaji dulu rumah tu. Kita kena kaji listing kita dulu. Listing ni, okay, katakan listing ni kita kena buatlah sikit kita punya kaji sedikit tentang rumah tu. Orang kata kena filter dulu. Apa-apa filter rumah tu. Keadaan rumah tu, lokasi rumah tu, kemudian dia punya ukuran, saiz rumah tu, luas ke, corner lot ke, belakang end lot ke, townhouse ke. Maknanya benda-benda tu kita kena filter dulu sebelum kita boleh jual pada orang. Sebab apa? Sebenarnya cikgu banyak closing, power closing adalah cikgu banyak macam bagi idea pada orang tu bagaimana untuk dia membeli rumah. Contoh kalaulah rumah tu, orang kata rumah tu jenis rumah yang basic, yang basic, tetapi biasanya kalau rumah basic ni kadang-kadang orang tengok lepas tu rumah-rumah lain kiri kanan apa semua yang dah reno memang cantik. Rumah basic ni kadang-kadang orang tengok macam ada hati tu kurang sikit nak membeli. Tetapi macam mana nak closekan rumah tu? Okey, yang pertama sekali round dulu dekat taman tu. Kalau round dulu kat taman ni, cari rumah yang paling cantik sekali kat situ. Cari rumah yang paling cantik, ambil gambar rumah tu. Kemudian bila kita punya buyer kita tadi view, dia akan tengok rumah tu macam rumah yang kita nak beli, dia nak beli tu macam basic. Dia mungkin hati dia macam 50-50, tak berapa seronok. Tetapi bila kita ambil rumah yang paling cantik dekat situ, kita tunjuk, bang, akak besok kalau ada duit lebih besok, abang tengok rumah yang bakal jiran abang ni, tengok cantik tak? Tengok rumah yang basic ni dia dah cantik kan jadi macam ni. Jadi yang secara tak langsung dia orang kata apa, dia akan rasa macam rumah ni boleh jadi macam rumah tu, rumah yang cantik tadi. Maknanya kat situ pun kita dah nampak. Tetapi apa yang cikgu kata kena filter, terkadang ada juga rumah yang lokasi dia tidak sesuai. Bila lokasi tidak sesuai, mungkin yang pembeli tu mungkin berada yang dah kenal dah, maknanya dia biasa tempat tu. Jadi kita kena cari pembeli yang mungkin dekat kawasan tu juga. Sebab mungkin ada pembeli-pembeli ni mungkin dia menyewa kat situ ke dia dah kenal. Tetapi kalau rumah tu macam jauh, kemudahan tak ada, jarang, susah sikit orang nak beli. Tetapi kita kena pastikan, maknanya kita kena berusaha iklankan, cari kawasan-kawasan situ. Mungkin kat situ ramai yang dah ada menyewa kat situ. Kebanyakan cikgu buat macam tu lah. Tetapi kalau nak suruh orang lain, maknanya daripada luar nak beli rumah yang kemudahan tak ada, yang pendalaman apa semua tu memang susah sikit. Itu sebab kita kena tengok, rumah tu hot listing ke ataupun cool listing. Rumah tu panas ke permintaan dia ataupun sejuk. Bagaimana nak tahu hot listing dengan cool listing? Cuba tengok briefs ataupun tengok senarai rumah-rumah yang telah dijual kawasan situ. Maknanya kalau kita tengok urus niaga rumah kat situ memang banyak,
rumah dia jual, maknanya rumah situ permintaan dia hot listing. Tu nak kenal. Jadi hot listing ni, bila rumah hot listing ni, orang dia memang buyer memang dah ready, memang orang tunggu je listing daripada kawasan tu. Tapi kalau cold listing ni, bagaimana nak jadikan dia hot? Yang cold listing ni bagaimana nak jadikan dia hot? Senang je. Mula-mula kita ambil gambar depan iklan, depan, belakang, semua biasa. Kemudian tengok tak ada respon ke apa, tukar gambar. Rumah yang sama tapi tukar gambar. Bukan tukar gambar rumah lain. Tukar gambar. Mungkin yang tadi kita letak gambar tu rumah depan tu yang pertama. Lepas tu yang bilik nombor 2, dapur nombor 3. Sekarang ni tukar. Dapur tu jadikan yang pertama, bilik tu yang kedua. Maknanya tukar-tukar gambar yang ada tu. Jadi orang tak jemu tengok gambar tu. Manalah tahu kita ni, bisnes kita ni macam memancing. Kalau tak diletakkan umpan, kalau taklah pancing, ikan tu nak makan apa? Orang ingat ikan tu bangang. Kan macam mana? Jadi bila ada umpan, barulah melekat. Jadi kalau tak ada umpan, macam mana? Jadi macam itulah juga dalam iklan. Bila kita ada iklan, ada gambar yang menarik, gambar yang orang kata tidak jemu, mungkin ada terlekat lah 1-2. Itulah tip-tip closing. Tapi kalau nak belajar tip closing power, Arif ni orang masjid tanah. Jumpa cikgu, belajar cikgu ngetik. Itu je. Okey, terima kasih cikgu atas nasihat tadi tu. Okey, Puan Nazira, terima kasih banyak dah tolong type kan dekat ruangan komen tu, dah salin balik semua yang cikgu bagi tip-tip tadi tu. FB property, branding diri sebagai ejen hartanah, cari ilmu berkaitan hartanah dengan Google, business card, war-warkan kepada kenalan dan sebagainya lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Macam ni lah bagus ni. Abang Hud kita pun dia kata lah, saya pun dah catat cikgu. Alhamdulillah, bagus. Aduh. Puan Nazira ada tanya lagi ni. Okey, saya keluarkan kejap soalan dia. Cikgu, macam mana untuk senang kita dapatkan listing? Okey. Listing ni dia banyak cara Yang pertamanya listing ni kita daripada iklan. Okey, kena ingat kenapa cikgu selalu suruh cikgu punya tim cikgu iklan sehingga dapat buyer. Sebenarnya orang silap. Orang ingat iklan ni adalah semata-mata menjual. Salah Iklan sebenarnya, apa yang cikgu belajar dulu ambil perdagangan lah kan. Sekolah tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Iklan ni sebenarnya di samping kita iklan, kita akan dapat nanti owner. Kenapa owner tu memilih kita? Sebab dia tengok kita aktif iklan. Oh bagus. Ejen ni, Cikgu Jambros Property ni hari-hari dia iklan. Jadi maknanya owner ni dia memerhati sesiapa yang rajin iklan. Secara tak langsung dia akan tengok, oh dia ni mesti aktif dalam hartanah sebab hari-hari ada iklan dia. Jadi saya ada rumah, saya nak minta Cikgu Jambros ni tolong jualkan. Itu yang pertama. Kena ingat, iklan bukan saja mencari buyer, tetapi iklan juga adalah mencari owner. Di samping itu mencari networking. Networking tu mungkin kita dengan rent lain, mungkin dengan rent dalam agensi lain, dalam tim lain, ataupun dekat situ juga kita akan jumpa dengan mortgage, tu termasuk mortgage jambu tu, ataupun kita jumpa juga dengan lawyer. Mungkin kita jumpa lawyer AZ, lawyer lain. Jadi kat situ bila kita iklan, kita branding secara tak langsung, kita akan dapat banyak dia punya faedah. Mungkin kita akan dapat buyer, kita akan dapat owner, kita akan dapat lawyer, kita akan dapat mortgage, dan kita akan dapat network daripada tim-tim daripada agensi lain dan lain. Okey, itu satu. Yang kedua, start cikgu mula-mula bisnes dulu, siapa-siapa pun cikgu cakap, okey sekarang ni saya dah buat hartanah. Saya dah jadi ejen hartanah sekarang ni. Kalau abang akak ada saudara mara nak jual rumah ke, nak jual tanah ke, telefon beritahu saya. Ni bisnes kat saya. Sampailah orang jual gawat mesang, saya jumpa siapa-siapa, petrol pump ke, budak pump ke, siapa ke yang saya teragak. Itu sebab bisnes kat saya memang sekejap habis. Siapa pun, polis tahan lockdown ke, polis dekat SGR ke apa ke, saya akan bagikan. Sampaikan budak tol pedas tu pun saya bagi. Dek dah
dah beli rumah dah. Cik, ada tak orang nak jual rumah? Nah, ambil business card. Berapa sen sangat. Jadi kat situ kita yang kena mulakan, kita yang kena okey. Itu adalah yang kedua. Yang ketiganya, sebenarnya listing yang banyak saya dapat adalah daripada owner get owner. Owner get owner. Maknanya bila kita bagi servis yang bagus pada owner ni tak ragu-ragu akan recommend adik-beradik, kawan dia, sahabat dia apa semua, kau pakai Cikgu Jamrus ni. Copek dia, bukan copek dia cara kerja dia apa semua, dia akan membandingkan. Dia tak dah, dalam hati dia dah tak nampak dah ejen hartanah lain dekat Malaysia ni. Kalau bayar ejen hartanah lain kat Malaysia ni dah ada 51,000 orang, dia akan nampak Cikgu Jamrus saja. Jadi maknanya servis tu kena jaga, kena bagus. Servis tu, bila dapat servis tu, InsyaAllah rezeki listing tu kenapa macam cikgu, kenapa cikgu dapat rumah busuk? Orang lain payah nak dapat sebiji rumah busuk pun tak apa. Sebab apa? Cikgu akan dapat recommend daripada owner get owner, owner get owner. Mana yang cikgu dah jual rumah dia akan bantu. Janganlah owner yang kau jual tu kau buat musuh pula, kau tak kenal lah, kau apa lah. Lepas tu masih lagi orang kata ada hubungan. Maknanya listing ni sebenarnya kita kena cari, kita kena kreatif. Bukan tunggu, tapi lama kelamaan bila nama dah ada, branding diri dah ada, insyaAllah listing akan datang sendiri. Macam cikgu sekarang, kadang satu hari 4, kadang 5, kadang jejak 6, 7 listing dapat. Kadang pernah jejak 15 listing satu hari. Entah siapa-siapa pun dia masuk dalam PM tu, cikgu tolong jual rumah saya, jual tanah saya, cikgu jual ni macam-macam lah dijual. Suruh kita apa semua. Itu sebab ada satu ketiga nanti sampai satu tahap listing tu akan datang sendiri. Maknanya orang dah kenal kita, dah branding kita. Mungkin hasil daripada membebel cikgu pagi-pagi tu agak ada dia juga terkesan dekat hati dia tu, minta tolong jualkan. Macam tu juga pemaju perumahan. Bila dia orang ni memerhati ni sebenarnya siapa yang aktif, siapa yang apa. Jadi maknanya benda-benda tu semua orang kata kita kena mulakan dulu. Kita kena bergerak dulu. Kalau tujuan kita, niat kita nak dapatkan listing, insyaAllah mesti dapat. Mudah je. Tapi kalau kita tunggu listing, siapa nak bagi listing kat aku ni? Tak ada. Itu tak ada. Kena ingat kita kena jadi king of listing. Itu pesan cikgu. Okay, Coach. Terima kasih kepada Puan Azira atas soalan masih kepada cikgu atas jawapan yang diberikan tadi tu. Okay, Abang Hud ada komen ni. Tulis matlamat, baca matlamat dan rasa atau feel your matlamat, insyaAllah. Okay, so itu untuk mengekalkan momentum ataupun konsistensi kita lah. Yang kena pastikan kita ada matlamat dalam apa yang kita lakukan, tuan-tuan puan. Puan Faiza ada ni komen kat sini. Betul coach, ada je kerja time lockdown, selesaikan kerja-kerja yang boleh. Contoh bank masih buka lagi, betul? Bank masih beroperasi. Jadi kalau katalah ada urusan loan application yang kita nak submit ke kita punya consultant ataupun banker, kita boleh je submit. Bank masih beroperasi, tak ada masalah. Dia orang masih lagi boleh proses. Okey, dan untuk pengetahuan semua lah, PTG Selangor, Jabatan Tanah dan Galian Selangor dah mulakan operasi secara terhad lah bermula hari ini. Even though sekarang ni masih lagi fasa PKP 3.0 saya dimaklumkan semalam saya dah dapat notisnya, Pejabat Tanah Galian Negeri Selangor dah mula beroperasi tapi secara terhad. So untuk urusan nak buat land search dan sebagainya dah boleh dah untuk Negeri Selangor. Kalau ada kawan-kawan yang nak buat land search dan sebagainya dah dibenarkan lah untuk kita buat land search di Pejabat Tanah Galian Negeri Selangor. Itu untuk maklumat terkini lah yang saya boleh dapat. Okey, Muaz ada tanya ni. Waalaikumsalam Muaz. Apa serangan balas cikgu seusai viewing? Buyer kata nak balik fikir dulu, nak balik dulu, nak bincang dulu dengan pasangan ataupun parent, nak survey rumah-rumah yang lain dulu. So macam mana cikgu tangani perihal buyer yang jenis yang nak balik dulu, nak fikir dan sebagainya? Okay, silakan cikgu. Okey, kat sini banyak kelemahan-kelemahan daripada rent tu sendiri. Kita kena akui. Sebenarnya macam cikgu, kenapa cikgu bawa close? Kenapa bawa close? Ataupun bawa sekali dua close, bawa satu kali close? Sebabnya cikgu dah filter dulu. Cikgu dah filter dulu buyer kita ni. Buyer filter dari segi lokasi, dari rumah kehendak dia, daripada deposit dia, daripada
maknanya duit booking, kelayakan loan dia, cikgu filter dulu. Kemudian bila cikgu tengok okey, cikgu akan layan dia daripada WhatsApp, daripada call apa semua, kena dia tu, maknanya bila kita dah hantar gambar semua ataupun video pada dia pun maknanya dia betul-betul dia nak. Tetapi banyak yang tak jadi sebabnya kadang-kadang bila view suami je datang, isteri tak datang. Isteri pula datang, suami datang, lagi bahaya. Lepas tu pula yang bujang dia datang, kadang-kadang mak dia tak datang, ayah dia tak datang, ataupun mungkin dari segi dia wakilkan ke orang. Itu lagi bahaya. Maknanya sekarang ni kalau masa view bila kita dah filter, kita dah tahu kehendak dia apa semua tu, jarang tak jadi. Tetapi yang penting sekali masa bawa view tu, pastikan dia suami isteri ni ada. Jangan suami ada, isteri dalam kereta. Pun tak jadi juga. Kan? Jadi pastikan dua-dua tu ada dekat masa view. Masa view tu ada. Pastikan kedua pasangan ni ada. Tetapi biasanya kita nak terus minta jawapan dia pada hari tersebut. Sebab apa? Kita cakap dalam hartanah ni, dalam listing ni, ini saja yang listing saya ada. Listing yang saya ada. Jadi maknanya saya tidak menjanjikan rumah ni adalah jadi milik anda. Kalau tiba-tiba sekarang petang ke malam ke esok pagi ke, ada orang bayar booking, siapa yang letak booking dia dah orang yang pertama. Jadi saya rasa kalau dia kata nak minta pasangan tu, nak minta balik PK dulu ke apa, itu hak dia. Tetapi dalam tak langsung kita beritahu dia bahawa listing rumah ni masih lagi terbuka, siapa-siapa pun boleh beli. Jadi kalau dia dah PK, nak banyak sangat PK, jawapan yang paling tepat untuk pasangan ni adalah next. Okay, Coach. Okay. Alright, okay. So harap Muaz dapatlah apa yang cikgu dah sampaikan tadi tu. So kita jangan terlalu bukan terlalu menjaga hati, tapi kita kena bertegas dengan apa yang kita pegang dan yang kita ingin perjuangkan. Macam yang tadi cikgu beritahu, okey, katalah orang yang datang nak buat viewing dan sebagainya ni, dia datang seorang-seorang dia tak bawa isteri dia bersama, chances untuk close orang yang macam ni mungkin bila kita tahu dia dah berkahwin, dia dah berumah tangga tu agak sukar untuk dia buat keputusan bila dia datang seorang-seorang macam itulah. Jadi awal-awal lagi proses filtering tu kita dah boleh beritahu dengan dia dulu. Okay tuan, kalau tuan nak datang rumah ni mungkin kita dah boleh gembar-gemburkan kepada dia yang sebenarnya tinggal tak banyak rumah yang jenis macam tu, dan mungkin tuan ni adalah orang yang mungkin yang ke-10 ke tengok rumah ni, dan kita tak boleh nak jamin yang rumah ni boleh kita simpan sampai beberapa hari lagi. So ayat-ayat macam tu sebenarnya yang kita panggil sebagai teknik untuk mencairkan hati lah. So macam yang cikgu dah ceritakan sebelum ni tentang power closing, teknik macam mana dan sebagainya tu, dan dah dikongsikan sebelum ni masa kita punya seminar dan sebagainya. Kita kena pastikan bahawa kita filter dulu. Itu yang paling mustahak. So bila kita filter, kita pastikan yang buyer kita ni betul-betul genuine buyer yang nak beli. Jenis-jenis buyer pun cikgu pernah terangkan dulu. Ada buyer yang dia nak datang survey-survey, ada buyer yang betul-betul dia nak beli rumah kali yang pertama, ada buyer mungkin dia buat investment dan macam-macam lagi lah jenis buyer yang ada kan. So bila kita dah filter, kita dah kenal pasti, kita filter buyer kita tu macam mana, insyaAllah kita nak close pun lebih mudah bila kita dah kenal dia tu macam mana. Dan tak ada istilah datang setakat nak survey-survey, nak tengok-tengok dulu, bila dah survey-survey tu dia nak patah balik, dia nak jumpa atuk dia ke, mak dia ke, nak tanya pendapat orang lain ke, benda tu mungkin kita boleh elakkan daripada awal lagi kalau kita dah melakukan proses filtering tu sebelum kita bawa dia datang viewing, insyaAllah. Okay, Tuan Ahmad Rajai ada tanya ni, cikgu macam mana ejen ni dia tak nak COA walhal owner minta jual secepat mungkin. Ni ejen yang pegang listing lah ni dia tak nak COA dengan ejen yang bawa buyer kan. So apa pendapat cikgu? Okay, macam mana ejen ni dia tak nak COA? Pasal belagak betul ejen ni. Okay, walhal owner minta jual rumah secepat mungkin. Okay, kadang-kadang ada ejen ni dia tak nak COA sebab dia rasakan rumah tu hot listing.
Jadi dia rasa macam dia bila COA dia akan rasa satu kerugian. Dia akan kongsi komisen tu 50-50. Jadi lepas tu bila pula dia kalau dia boleh nak COA, nak dalam agensi yang sama saja. Macam-macam lah dia punya pendapat. Tetapi sebenarnya kita kena pegang satu prinsip. Dalam bisnes hartanah ni kita yakin pada rezeki. Jangan kita menahan diri, menahan keuntungan. Maknanya kat situ kita kena tolong owner ni nak jual rumah. Itu bukan rumah kita. Kena ingat, bukan rumah kita. Itu rumah owner. Ini kadang-kadang bila dah dapat eksklusif, kita pula belagak macam tu rumah kita. Jangan terlampau memikirkan keuntungan. Fikirkan kepada klien kita, terutama owner ni. Owner ni jual mungkin dia ada sebab-sebab dia. Mungkin dia susah. Mungkin dia nak balik kampung, mungkin dia nak selesaikan baca hutang, mungkin dia pernah kena kerja dekat Along ke, jadi secara tak langsung dia nak jual rumah tu secepat. Tetapi anda siapa untuk menentukan rumah ni? Okey, ejen ni boleh, ejen ni tak boleh jual, ejen ni boleh jual, ejen ni tak boleh jual. Jadi kalau ejen macam ni kat cikgu, memang cikgu sekolah kan. Sebab apa? Kita nak benda tu kita membantu owner. Itulah sebabnya bila terlampau mungkin kita ada buyer tetapi kita ejen tak nak COA. Itu yang jadi selang tu. Kita pun dah geram pada ejen nak COA ni pun kita pergi jumpa owner. Lepas tu kau marah pula orang tu selang. Itu sebab di sebalik cerita tu ada cerita lain. Kenapa kadang-kadang selang tu berlaku. Jadi benda-benda macam ni lah. Sebenarnya kalau cikgu jumpa ejen macam ni, cikgu akan tanya kenapa tidak mahu COA. Yang paling senang sekali kenapa tidak. Itu je, kita tak boleh nak sebab susah untuk kita rasa nak menilai seseorang ejen tu. Tetapi kata cikgu tadi dia tak nak COA tu mungkin dia nak komisen tu penuh. Listing tu dia rasa betul-betul dia boleh mendapatkan orang kata komisen yang banyak untuk dia. Jadi dia tak nak berkongsi online. Tak apalah sebab aku pegang eksklusif. Jadi sebenarnya cara macam ni sebenarnya ejen-ejen macam ni dia tidak yakin pada rezeki. Itu je saya nak cakap. Dia tak yakin pada rezeki, dia rasa itulah rezeki dia yang dia rasa dapat keuntungan yang banyak. Jadi habis senang cerita, jauhkanlah perangai sikap tamak haloba ni. Itu je. Okay. Seronok cikgu live kat kampung dia dengar bunyi ayam je tadi. Ayam kokok. Okey itulah Bagi orang yang tamak holober ni macam kita tengok cerita zaman dahulu kala lah, selalu kita tengok kat TV kan, orang tamak selalu rugi kan, macam anjing yang bayang-bayang kan, yang dia gonggong tulang tu kan. So itulah jadilah orang tamak, nanti tulang pun hilang, rezeki pun tak ke mana. So janganlah tamak kan, benda-benda macam ni kita kena yelah sepatutnya kena cepatkan close tu. Itulah yang cara terbaik untuk kita bantu dan kita boleh move on dengan property-property baru yang lain yang kita nak jualkan tu kan. So terima kasih kepada petanya tadi tu, siapa ke nama saya dah lupa dah. Tuan Ahmad Rajai. Okey, terima kasih Okey. So yang seterusnya Tuan Ahmad Rajai pun dia tanya lagi ni, rumah baru lawan rumah subsale atau lelong atau rumah busuk, mana yang bagus pendapat cikgu? Wah, soalan ni lain macam ni cikgu ni. Bagi saya, kalau tanya saya lah pendapat saya, semua boleh jalankan aja, as long as benda tu boleh datangkan duit, boleh je kita jual kan. Betul tak cikgu? So pendapat cikgu macam mana? Okey. Rumah baru, rumah subsale atau lelong, rumah busuk. Sebenarnya rumah semua ibarat kata kos tadi, semua mana yang mendatangkan duit dan tidak menyalahi undang-undang dan akta, maknanya semua bagus. Okey. Tetapi cikgu bermula dengan rumah subsale. Rumah subsale ni kira maknanya gaji kita. Sebab paling mudah sekali subsale adalah rumah yang paling cepat dapat duit. Dan kalau kita dapat 10k, 5k sebulan tu, jadi maknanya kita setiap minggu ke ataupun setiap bulan bila dah stamping kita akan dapat duit. Jadi daripada duit itulah yang katakanlah kita dapat komisen 5,000. Jadi 2,000 tu kita simpan sebagai saving, 3,000 kita sebagai belanja. Macam tu. Jadi bila kita dah ada macam rumah baru ni pula, dia kadang-kadang dia lambat sebab dia kadang-kadang tunggu loan lulus lah, tunggu dia kena, ada juga yang bayar
dia punya developer yang bayar ikut progress lah macam mana, jadi lambat. Itu dah kira macam bonus kita. Bila dia kumpulkan sekali tu kita dapat banyak. Itu kadang-kadang ejen tanah bila dekat nak raya tu dia punya agensi prinsipal dia mengejar sebab apa, nak dapatkan duit untuk raya. Itu dia kira macam bonus. Tetapi rumah lelong ni adalah dikategorikan sebagai bonus juga. Dia bukan income kita yang berterusan. Yang berterusan tadi macam sub-sale tu. Ada sale, ada keluar, ada stamping. Maknanya kita itu adalah macam gaji kita. Lelong dengan rumah busuk ni, senang cerita lelong dan rumah busuk ni sama je lebih kurang. Maknanya itu adalah bonus. Mungkin kita dah repair rumah tu mungkin kita akan dapat 30-50 ribu sebuah rumah tu. Tetapi banyaklah halangan dan rintangan. Tetapi pendapat cikgu, macam ejen-ejen baru janganlah terjebak terus pada lelong ataupun rumah busuk sebab dia banyak kos-kos, banyak benda-benda yang kita kena fikir. Satu lagi, kadang-kadang rumah busuk, kadang-kadang kita tak ada modal, kita baru. Jadi kita pun meminjamlah dengan sana sini untuk bagi cantik rumah tu. Tiba-tiba rumah tu bukannya kategori hot listing sebab kita tak ada pengalaman. Jadi yang kita pinjam dengan orang tu dah marah dengan itu. Jadi kena ingat, bukannya rumah busuk ni boleh kita cantikkan senang-senang jual, mungkin makan masa sebab keadaan lokasi rumah tu mungkin tidak sesuai. Jadi banyak kena belajar lagi tentang lelong dengan rumah busuk ni. Tetapi bagi cikgu buat kata coach tadi, mana yang boleh buat duit, jalan. Tapi cikgu selalu konsisten untuk ejen cikgu, tim cikgu, sub-sale ni adalah priority nombor satu. Nombor satu adalah sub-sale. Kemudian kadang-kadang dalam tim cikgu pun selalu cikgu cakap, fokus rumah daripada tanah. Jangan mentaliti kita nak cepat, orang kata jual tanah ni juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Kadang-kadang kita fokus terlampau banyak, fokus benda tu banyak hengki-pengki dalam tanah ni. Tetapi dalam rumah senang. Buat dalam jual pula tanah tu ada 5-6 nama. Yang seorang tu dah meninggal, tambah lagi 5. Lepas tu yang seorang ni meninggal, tambah lagi 5. Penyudah daripada 5 dah jadi 30 orang. Tak selesai lagi rumah tu. Tanah tu. Jadi yang paling mudah sekali adalah sub-sale, buat duit. Yang lain tu adalah bonus. Rumah baru dah kira bonus, rumah lelong ataupun rumah busuk pun dah kira bonus. Tanah, jual tanah pun cikgu anggap sebagai bonus kita. Tapi fokus kepada sub-sale, itu dia. Okey, terima kasih cikgu atas penjelasan tu. Okey, berbalik kepada isu rumah busuk ni, Izwan ada tanya ni, ulas sikit pasal rumah busuk cikgu, macam mana nak buat perjanjian dengan owner dan sebagainya yang cikgu selalu buat dengan owner sekarang ni untuk kes-kes rumah busuk ni, macam mana cikgu buat? Okey, rumah busuk ni seperti cikgu cakap, kita ada skill, ada seni dalam orang kata deal dengan owner dan juga orang kata sesiapa yang punya rumah tu lah. Ada dua jenis kategori rumah busuk, iaitu maknanya rumah busuk yang mungkin kita beli, pertama beli, yang kedua kita ada perjanjian dengan owner. Okey, perjanjian dengan owner ni biasanya cikgu akan gunakan lawyer lah, gunakan ataupun pakai PA. Itu jumpa jumpa lawyer Isaac lah, dia pun faham macam mana nak perjanjian tu PA, ataupun lawyer-lawyer lain. Jadi nak cerita kat sini tentang rumah busuk kan busuk pula. Live ni korang dah terlampau banyak pula cerita rumah busuk kan. Dah rumah busuk, kenapa pula kau nak buat rumah busuk? Okey, itu je. Okey. Dari segi perjanjian apa semua tu, insyaAllah kalau misal kata Ezwan nak tahu lanjut, boleh contact dengan saya lah. Nanti boleh ambil nombor telefon saya. Saya letakkan telefon saya kat bawah ni. Boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah nanti saya boleh terangkan macam mana prosedur nak buat perjanjian apa semua tu lah. Alright, so seterusnya Cik Nazri ada tanya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Nazri. Macam mana nak sekolahkan owner yang letak harga terlalu tinggi? Ni owner-owner yang perasan rumah dia cantik sangat lah ni kot. Dia letak harga tinggi sampai tak terjual kan. So macam mana cikgu nak sekolahkan dia orang ni? Okey, kita sebenarnya bila kita jumpa owner yang letakkan harga tinggi ni, sebenarnya kita tak boleh salahkan dia orang tau. Tak boleh salahkan dia orang. Sebab itu adalah harta dia orang. Harta dia orang. Itu kehendak dia orang. Itu kehendak dia orang. Jadi maknanya kita jangan pandai-pandai pula orang kata, kau rumah tu katakanlah market value 1 juta. Tapi dia nak jual 1.3 juta.
Tetapi kita jangan orang kata salahkan dia. Sebabnya itulah hak dia. Itu rumah dia. Cuma kita ni boleh sekolah bagi pendapat pada dia bahawa ada dua je tuan. Ada dua je cadangan saya pada tuan ataupun pendapat saya pada tuan. Cakap dengan owner ni. Yang pertama, nak jual cepat ke ataupun nak jual lambat. Kalau tuan nak jual cepat, tuan kena letakkan harga bawah market value, harga bawah pasaran. Tetapi kalau tuan nak juga harga yang atas pada market value ni, tak apa, kita sama-sama tolong jualkan. Dan untuk dapatkan jualan yang cepat tu saya rasa mustahil. Kecuali orang tu ada cash. Dia ada duit tunai. Tapi kalau dia buat loan bank, mungkin lambat. Sebab apa? Dia nak menampung lagi. Katakanlah rumah tadi market value 1 juta, dia jual 1.3 juta. Jadi 300,000 campur dengan duit lawyer, campur gedebak-gedebuk, semua dia kena ada 10% apa semua, saya rasa kat 400 lebih. Jadi mana ada orang yang ada duit sebanyak tu. Tapi kalau dia ada cash, tentang 1.3 tu tak ada masalah. Kalau rumah tu cita rasanya terkena dengan dia, ataupun lokasi dia, rumah tu memang cantik, dia suka sangat rumah tu, bagi orang yang ada cash ni dia tak kisah. Yang penting dia ada kepuasan pada dia. Okay. Itu yang nak katakan sekolahkan owner tu letak harga tu ada dua. Tuan nak cepat ke ataupun nak lambat. Ataupun owner ni banyak sangat cekadak dia, banyak sangat hal dia. Selalu cikgu pesan pada cikgu punya tim 4 huruf je. Next. Carilah listing lain. Jangan pening-pening kepala. Ini kadang-kadang sampai pening kepala fikirkan listing tu. Nak buat apa? Carilah listing lain. Ada rumah. Cuba tengok dalam mudah.com. Hari-hari rumah orang nak jual. Cari je lah listing lain. Pula kita hanya fikir. Kan? Cuma kita ada hak untuk bagi pendapat je. Tetapi biasanya kalau kita bagi orang kata pendapat tu pendapat kita tu yang orang kata pendapat yang masuk akal. Jadi saya rasa biasanya owner dengan cikgu dia akan ikut cakap cikgu. Dia jual rumah tu sebab dia nak cepat. Kan? Jadi kalau dia letak harga tinggi, jadi lambat lah. Itulah. Kita kena terangkan betul-betul dengan dia supaya dia faham. Kenapa rumah tu kena letak bawah harga pasaran. Okey tu coach. Okey, terima kasih cikgu atas penjelasan tu. Soalan yang kedua terakhir saya ambil Cik Zainul punya soalan ni, macam mana nak boost semangat ejen-ejen bawah kita untuk fokus dengan aktiviti selayaknya sebagai ejen hartanah. Cikgu mungkin boleh kongsikan yang cikgu buat dengan tim Cikgu Jamrul sendiri. Okey, macam mana nak boost semangat ejen-ejen bawah kita untuk fokus dengan aktiviti selayaknya sebagai ejen hartanah. Sebenarnya kita ni leader kena buat personal sale. Kita sendiri buat personal sale. Sebab bila kita ada personal sale, secara tak langsung, ejen-ejen bawah kita rasa malu dengan kita. Rasa segan dengan kita. Sebab saya pernah gunakan prinsip kepimpinan melalui teladan. Tapi kalau kita tak ada sale, kita cakap bagus, kita ada teori tu, teori ni. Ejen macam mana nak respect dengan kita? Sedangkan kita tak ada personal sale. Kan? Macam mana ejen nak respect dengan kita? Jadi apa pun kita penting adalah personal sale. Personal sale. Yang penting sekali adalah personal sale. Jadi yang penting sekali adalah personal sale. Jadi maknanya bila personal sale ni kita ada, jadi secara tak langsung ejen kita akan ikut jejak langkah kita. Aku punya leader aku setiap hari buat apa, setiap kali dia buat iklan, dia gantung banner, dia buat tu, dia buat ni. Tapi dia ada close juga kan. Jadi dia ada close juga. Jadi sekarang ni macam mana? Saya tak langsung, aku segan lah dengan dia ni apa semua. Jadi dia akan tertanya-tanya. Itu sebab dalam tim saya akan setiap kali saya pergi mana, saya akan orang kata apa, saya akan beritahu aktiviti saya dalam tim. Macam saya gantung banner, saya pergi cari listing,
Saya sign, close ke apa ke. Lepas tu kadang saya letak lokasi saya kat mana ke apa ke. Mesti saya akan letakkan aktiviti saya. Kalau tak langsung, ejen-ejen bawah saya kata, oh aku punya leader aku, dia pun sama-sama pergi buat aktiviti bisnes. Tak adalah kita cerita, kau kena buat ni, kena cari listing, kau kena cari gantung banner lah, kau kena pergi ni lah itu ni. Tapi dia cakap, bila tanya sales leader, cuba kadang-kadang leader ni marah juga kat cikgu kan, bukan apa. Cuba ejen tu tiba-tiba ada satu ejen yang kata apa, dia tanya, bos bulan lepas bos buat sale berapa? Tak ada sale. Bulan sebelum tu tak ada sale. Bulan sebelum tak ada sale. Kadang segan lah, malu lah. Tapi kalau kita buat sale, ejen kita takkan pernah tanya kita, cikgu bulan lepas cikgu buat sale berapa? Cikgu pula pusing kat dia, kau bulan lepas kau buat berapa? Dekat situ dia dah, oh lama. Kau tanya cikgu bulan lepas kau buat berapa? Cikgu ada buat 5, buat 6. Kau ada bulan lepas berapa? Tak ada cikgu, ada 1. Kau kena lipat. Dia kena sekolah lah masa tu. Dia kena sekolah lah sebab dia pun tak ada sale. Jadi bila kita ada sale, itulah cara orang kata bagaimana kita nak konsisten benda ni. Konsisten. Kita yang kena tunjuk teladan dulu. InsyaAllah yang lain akan ikut. Saya setuju dengan apa yang cikgu sarankan, kepimpinan melalui teladan. Kita sekarang ni biasanya bila nak rekrut orang, kita nak suruh orang jadi ejen kita, nak tarik orang masuk jadi dalam agensi, dalam grup kita lupa yang sebenarnya instead of kita buat kata apa recruiting yang kita selalu buat sekarang ni, kita lupa sebenarnya untuk buat sales sendiri. Kan? So bila kita tak turun ke lapangan, tak buat sales sendiri, macam mana kita nak buktikan dengan anak buah yang kita baru rekrut ni, yang kita sendiri buat apa yang kita suruh dia orang buat. Kan? Itu yang jadi kebanyakan team leader. Minta maaf cakap lah kalau benda ni ada terkena tempias pada tuan-puan semua kan. Kebanyakan team leader memang selalunya bila dia merekrut, dia lebih kepada nak buat kerja-kerja recruiting tu sampai dia lupa nak buat sale. Sampai dia lupa sendiri punya listing, sendiri punya sale dan sebagainya. Jadi itu yang kita cuba untuk elakkan dan kita perbaikilah kelemahan yang ada. Okey, ni last soalan cikgu last daripada Tuan Ahmad Rajai lagi sekali. Cikgu, bulanan target close deal tu berapa? Oh, cikgu ikut kuantiti harga rumah. Okey, mungkin cikgu boleh share tips cikgu berapa target cikgu close satu bulan? Okey, cikgu bulanan target close deal tu berapa? Atau ikut kuantiti harga rumah. Okey, macam ni. Saya daripada dulu, saya tak meletakkan jualan saya 1 juta ke 2 juta ke 3 juta, tak ada. Saya tak meletakkan langsung sebab tu. Sebab saya faham dengan keadaan yang saya jual rumah-rumah saya yang berharga 150, 200, 200.5. Saya tidak meletakkan harga. Saya meletakkan yang penting minggu bulan ni aku ada close. Aku ada close 5, aku ada close 10. Sebab apa? Bila macam tu, bila saya close, katakanlah saya close 5 ke 6 ke 7 ke, setiap bulan 10 ke, bila saya close, yang saya tahu setiap minggu saya ada claim. Setiap minggu saya ada claim. Setiap minggu saya ada claim. Maknanya saya punya income saya tidak tergugat. Macam ni lockdown. Ni hari ni insyaAllah claim saya masuk ni. Jadi maknanya ada claim. Setiap minggu kita ada claim. Ini kadang-kadang kita terlampau letakkan bulan ni kita nak buat 2 juta, 3 juta. Tapi sales tak ada. Asyik meletakkan tapi target tak ada. Sebab mungkin di belah KL, di belah Selangor, di belah Bandaraya mungkin satu rumah 1 juta, 2 juta, 5 juta. Boleh lah. Tetapi kami ni belah-belah area ni, Sembilan, Melaka, Johor ni, kebanyakan listing kita bawah 250, 300. Kalau 400, 500 tu memang dah rasa macam bangga sangat lah. Itu sebab kita lebih kepada kuantiti. Kuantiti maknanya jual rumah. Cikgu pun tak meletakkan cikgu punya grup, cikgu jual rumah, okey bulan ni kita buat 10 juta, 20 juta, 30 juta, tak ada. Yang cikgu tahu kau jual je lah berapa. Tapi Alhamdulillah setiap hari tu, setiap hari kalau tak ada lockdown, setiap hari maknanya budak tim cikgu, ran cikgu, dia dapat jual satu hari kadang 4, kadang 5, kadang 6, kadang 2. Jarang ada miss yang rumah yang setiap hari tu tak ada jualan. Memang ada jualannya. Jadi kalau campur-campur berjuta-juta lah juga. Kan daripada rumah-rumah yang berharga 150, 200, 300 tu. Tapi kalau campur-campur, kalau setiap hari ada 4, ada 5, ada
berjuta-juta lah juga. Pernah lah sesekali tu cikgu tengok, satu hari pun dekat 2 juta, okey lah tu kan. Cikgu tak ada. Satu lagi cikgu kalau tanya cikgu punya rank bawah cikgu tidak meletakkan dia orang target. Cikgu cakap habis kuat pun kalau boleh nak income dekat 10,000, buat sale satu hari sebulan 3 case, close 3 case. Maknanya harga rumah 250,000 ke atas, 3 case saja dah boleh jejak income 10,000. Itu cikgu bagi nasihat. Cikgu tak ada fokus kau orang kena buat ni, kau orang buat ni. Tak ada. Cikgu tak pernah marah ejen cikgu untuk buat sale. Tak pernah cikgu. Cikgu hanya bagi motivasi macam ni lah. Kau buat, kau dapat duit. Kau tak buat, kau diam-diam je lah. Apa dah dapat kan. Banyak cikgu nasihat berjenis macam tu. Macam santai-santai je pada diorang. Banyak motivasi. Kalau diorang telefon hari-hari telefon, cikgu akan cakap macam tu lah. Buat je. Itu je cikgu tak adalah. Kau ni bulan ni berapa kau jualnya? Berapa bulan ni kau jual? Macam mana kau ni? Macam mana nak bagi anak bini kau? Tak ada. Cikgu tak ada sampai tahap macam tu. Dia orang tengok cikgu buat sale sendiri, cikgu close sendiri. Dia orang follow je. Tak adalah. Tiba tanya cikgu dalam tim macam cikgu ni, tak ada cikgu nak push dia orang. Sebab apa? Itu sebab cikgu senang dapat ejen, senang cikgu remove. Cikgu boleh katakan setiap hari pun ada ejen yang tak tahu daripada mana, Terengganu, Kelantan ke apa, Johor, nak jadi ejen cikgu. WhatsApp personal cikgu saya nak jadi. Okey, cikgu boleh bagi peluang 3 bulan je. Kalau kau tak ada rasa macam nak berubah diri, tak ada rasa macam nak orang nak aktif, cikgu remove lah. Cikgu bagi warning macam tu je. Tu pulang. Tu malam tadi 10 orang cikgu buang. Kan, remove lah. Itu sebab cikgu tak risau sangat. Macam cikgu tak adalah nak bangga ramai ejen. Aku punya ramai ejen, 300 orang, 500 orang. Tetapi kualitinya tak ada. Lepas tu sekarang ni cikgu suka macam cikgu dapat, satu minggu ejen ada 4-5 orang join cikgu. Cikgu akan fokus. Lepas tu cikgu relax lagi seminggu. Yang katakan siapa daftar minggu ni, cikgu akan dah fokus 4 orang tadi. Minggu ni relax. Walaupun minggu tu ada juga yang nak jadi ejen, cikgu akan bawa ke minggu satu lagi. Cikgu akan fokus pula yang ni. Lepas tu relax, jadi kumpulkan 3-4 orang ni. Jadi maknanya cikgu melatih dia orang sebagai yang berkualiti. Bukannya jenis macam ambil sekali bawa buat BOP 30 orang. Kau tak terlayan kau BOP dengan sale kau lagi, dengan tu lagi. Kata lawyer AZ tadi, ejen ramai tapi dia dah terbiar-biar pula tu. Bila tanya tim mana, tim Cikgu Jamrus. Tengok tak kualiti. Jadi kita nak ke arah kualiti. Jangan buang masa. Itu je lah. Okay. Terima kasih kepada Cik Ahmad Rajai yang tanya soalan tu, dan terima kasih kepada Cikgu Jamrus atas jawapan yang dah diberikan. Okay, saya rasa cukup lah setakat ni dulu perkongsian kita selama 1 jam 33 minit dah. Kita bersiaran secara live pada pagi ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jamrus atas kesudian cikgu untuk bersama-sama dengan kami, sahabat-sahabat pejuang-pejuang hartanah, ren-ren yang ada pada pagi ni. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang sudi bersama-sama dengan kami untuk mendengar celoteh cikgu, mendengar sumbang saran daripada cikgu pada pagi ni. Dan untuk kesekian kalinya saya ingin menjemputlah tuan-tuan perempuan mana-mana yang belum lagi menjadi perunding hartanah berdaftar, yang mungkin dah tengok siaran live ni, dah tengok saya bercakap sebelum-sebelum ni selama 2 minggu. Kita bersiaran secara live sepanjang hari daripada pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi macam ni. Saya nak menyerulah kepada tuan-tuan puan yang mana belum jadi REN berdaftar tu, daftarkanlah diri anda. Pastikan yang anda dah mendapat REN tag, dapat join NCC, dan gunakanlah cara yang sah untuk menjadi seorang perunding hartanah. Okay? So itu yang saya syorkan dan saya sentiasa ingatkan kepada sahabat-sahabat pejuang hartanah yang ada semua. Sebab bila kita jadi yang sah tu, insyaAllah semua urusan yang kita nak lakukan tu, kita tak perlu lagi nak risau-risau, kita tak perlu lagi nak rasa takut-takut ke nak pergi jumpa orang dan sebagainya, sebab kita dah jadi yang sah. Itu antara yang selalu saya ingatkan, Cikgu Jamrus pun selalu ingatkan perkara tersebut. Okay? So itu sajalah kongsian kita untuk pagi ni. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang baik tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, kata-kata akhir daripada Cikgu Jamrus. Silakan Cikgu. Sebelum kita menutup tirai ini.
Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada lawyer Isaac. Saya memang respect lah. Sebab kata lawyer Isaac tadi, walaupun tak ada orang yang tengok ke, tak ada like, kadang-kadang saya sendiri pun saya tak sempat nak tengok, kadang ke kebun, kadang ke pasar. Jadi dia masih maintain, dia konsisten. Inilah, kalau nak tengok konsisten, inilah orang dia. Maknanya dia konsisten buat sesuatu benda tu. Jadi dalam bisnes tanah ni, kita konsisten buat. Kalau kita konsisten buat bisnes tanah ni, sebab saya daripada saya bankruptcy. Bila saya bankruptcy, saya bangun balik, saya diberi peluang kedua. Maknanya hidup mati hidup semula. Maknanya saya kena, orang kata, untuk mengejar impian tu, kita kena fokus. Apa benda yang kita boleh buat yang mendatangkan manfaat pada kita dan keluarga kita, dan kita rasa nak dalam keadaan selesa. Maknanya kita financial freedom, kita tak ada, orang kata, kita ada kebebasan kewangan. Maknanya kita tak ada hutang sana hutang sini, jadi kita rasa macam selesa daripada umur-umur saya dah masuk 54 ni. Jadi saya nak rasa keselesaan. Sebelum ni asyik berhutang je, bank kejar tu lah, kejar ni kejar, macam-macam kejar. Jadi sekarang ni satu je, kita kena ada big why. Dalam bisnes ni kita kena ada big why. Apa tujuan kita, apa matlamat kita. Kalau kita dalam bisnes ni, kalau kita cuba-cuba buat, insya-Allah menjadi. Tapi kalau kita cuba-cuba tengok je lah sampai bila-bila orang lain boleh berjaya, lepas tu jealous dengan orang tu, cemburu dengan orang tu, tetapi kita tak buat, tak usaha. Satu lagi, setiap hari kena, dalam bila kita join bisnes tanah ni, kita kena mencari ilmu. Jangan mengejar glamour. Kita kena cari ilmu, mantapkan ilmu. Bila ilmu ada, insya-Allah benda tu jadi mudah. Santai-santai je kita. Tapi kalau kita ilmu tak ada, kita rasa macam kita bagus sangat, kita rasa macam kita nak, oh hebat aku ni, hebat aku. Kena ingat, kita ni bukan hebat. Cuma Allah tu permudahkan kerja kita. Kita tak ada kehebatan langsung kita ni. Kita ni bukan hebat sangat. Tak ada. Kalau saya orang sebut hebat, oh Cikgu Jambul ni hebat ke apa. Masya Allah, saya bila orang sebut, bila orang cakap macam tu, saya rasa macam Allah Akbar kan. Saya rasa macam kita ni adalah insan yang kerdil lah, orang kata, yang masih lagi dalam proses belajar. Jangan kita rasa kita hebat. Jangan kita rasa kita top. Dalam tanah ni kita top. Setiap bulan kita bagus-bagus. Sebenarnya ada lagi benda yang lagi hebat. Kita tak hebat, cuma Allah tu permudahkan kerja kita. Fokus dalam bisnes tanah ni, insya-Allah boleh menjamin, tapi kita kena kreatif, kena sabar, kena jujur, kena apa. Jangan cepat percaya sesuatu benda tu. Kita kena ingat, di sebalik cerita tu ada cerita-cerita lain. Tetapi sebab kita hanya dengar satu pihak, kita dengar tak cerita tu tak habis, itu akan nanti mendatangkan fitnah pada kita. Jangan meletakkan sesuatu benda hukuman tu secepat yang orang kata ikut hati kita, naluri kita. Jangan meletakkan satu-satu pendapatan tu sebagai satu yang tidak baik, tidak sah. Tetapi kita tak tahu di cerita di sebalik cerita. Sebab apa? Ejen-ejen tanah yang lama ni, dia dah tahu dah kerenah bayar macam mana, kerenah owner macam mana. Kadang owner cerita macam ni, tapi di sebalik ceritanya ada pula benda lain. Tetapi kita dengar satu pihak je. Pihak yang lain yang terlibat dalam tu kita tak dengar. Itu sebabnya kita ada mahkamah. Contohlah, kenapa mahkamah tu panggil pembela, panggil pendakwa? Sebabnya dia nak dengar kedua-dua pihak, bukannya satu pihak. Jangan kita meletakkan sesuatu kesalahan, kesilapan tu pada satu pihak aja. Itu sebab cikgu minta maaf kalau ada isu-isu dalam Facebook tu cikgu tak komen. Sebab apa? Cikgu takut boleh menjatuhkan fitnah pula. Kita tak tahu cerita yang sebenar, kita pula komen pandai-pandai pula. Jadi benda-benda macam tu kita cuba elakkan. Jadi dalam bidang hartanah ni, cikgu mendoakan semuanya boleh berjaya. Bangkit, bangun balik. Kalau anda pernah jatuh, bangun balik. Kena ingat pesan cikgu, jatuh itu biasa, bangkit itu yang luar biasa. Jatuh itu biasa, bangkit itu yang luar biasa. Kena fokus. Itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay, terima kasih kepada semua. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.